Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran sirah tahun 5, iaitu pembukaan kota Mekah. Sebelum itu, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan belajar yang pertama adalah sebab berlakunya pembukaan. Baik. Setelah perjanjian Hudaibiyah, Bani Bakar telah mengikat perjanjian persefahaman dengan kaum Quraisy, manakala Bani Khuza'ah telah mengikat perjanjian persefahaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Bakar memang bermusuh dengan Bani Khuza'ah. Apabila Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, kaum musyrikin Mekah telah membantu. Tindakan mereka ini bertentangan dengan asas perjanjian Hudaibiyah. Disebabkan peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW telah mempersiapkan satu angkatan tentera untuk memberi pengajaran kepada orang Quraisy. Disebabkan itu, terjadilah tarikh pembukaan kota Mekah. Sebab Bani Bakar kan. Okay. Nabi Muhammad SAW telah memimpin seramai 10,000 orang tentera Islam dan telah menuju ke Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Baik. Nabi Muhammad SAW telah menerima wahyu dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nasr ayat 1 hingga ayat 3, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, apabila tentera Nabi Muhammad SAW sampai di Marraz Zahran, baginda mengarahkan pasukan-pasukan tentera berkhemah dan memasang unggun api di waktu malam di setiap kumpulan. Maknanya Nabi Muhammad suruh pasukan-pasukan tentera ni berkhemah dekat satu tempat dekat di Marraz Zahran ni dan pasang unggun api di setiap kumpulan. Untuk apa? Untuk menggerunkan musuh dan mengelakkan pertempuran darah. Setiap khemah memasang 3 unggun api supaya pasukan tentera Islam kelihatan lebih besar sekali. Nak gerunkan kan? Okay. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam perkhemahan, baginda didatangi oleh bapa saudaranya, iaitu Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Harb untuk memeluk Islam. Sebelum memasuki Mekah, Nabi Muhammad SAW telah membahagikan tenteranya beberapa pasukan untuk menyerang dari arah yang berbeza. Di antara pasukan utama ialah oleh bapa saudaranya, iaitu dari pasukan Khalid bin Al-Walid yang masuk ke Mekah dari arah selatan.
Dan pasukan pimpinan pula daripada Az-Zubair bin Al-Awwam dari arah utara. Ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah, seorang tentera muslimin ditugaskan untuk membuat seruan, iaitu sesiapa yang masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu atau masuk ke Masjidil Haram, maka dia akan beroleh jaminan keselamatan. Nabi cakap. Okay. Tidak ada pertempuran darah yang berlaku kecuali pertempuran kecil pada penjuru yang dimasuki oleh tentera Khalid bin Al-Walid. Maknanya dari selatan lah. Okay. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dengan menunggang unta yang bernama Al-Qaswa. Baginda masuk dalam keadaan tunduk, tanda merendahkan diri kepada Allah di atas kurniaannya kemenangan ini. Baginda segera menuju ke Kaabah, mengerjakan tawaf dan menghapuskan semua berhala dan patung yang berada di sekeliling Kaabah. Baginda kemudiannya mengumpulkan orang Quraisy, seterusnya memaafkan segala kesalahan mereka yang dilakukan dahulu terhadap orang Islam. Tindakan baginda ini sangat menggembirakan mereka dan menunjukkan betapa tingginya kepribadian Rasulullah SAW. Okay. Disebabkan tadi Nabi Muhammad dah maafkan kesalahan. Okay. Jadi kesan pembukaan kota Mekah ni ialah penaklukan Islam ke atas kota Mekah menanda tamatnya penyembahan berhala di semenanjung tanah Arab. Orang-orang Arab yang menentang Islam sekarang telah berubah menjadi penyokong Islam. Dan yang kedua kesan dia, orang Quraisy semakin ramai mengadakan janji setia dengan Nabi Muhammad SAW untuk memeluk agama Islam, termasuklah Muawiyah bin Abu Sufyan. Baik, tahukah anda unta yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW semasa pembukaan kota Mekah adalah unta yang sama yang digunakan oleh baginda ketika berhijrah ke Madinah kira-kira 8 tahun sebelumnya. Baik. Okay, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.